kawan-kawan lain, Mama Z ulang balik yang kita belajar semalam. Itulah Mama Z pelik ni kenapa kena accept tu. Okay, Mama Z ulang balik apa benda yang kita belajar semalam. Kita ada dua paksi. Mama Z ajar semalam bermula dengan paksi X. X kalau macam ni. Okay, dia ada nilai mean dan dia ada nilai variance. Kemudian kita terpaksa tukar dia menjadi standard normal. Standard normal iaitu kita kena jadikan dia warna biru ni. Nilai mean dia tu 0 dan nilai variance dia adalah 1. Kita nak buat pertukaran begitu. Jadi persoalannya macam mana warna kuning nak bertukar warna biru. Jawapannya ialah dengan menggantikan nilai X dalam rumus ni. Bila kita ganti, kita akan dapat warna biru. Jadi daripada situ apabila dia dah jadi biru, automatik yang nilai tengah-tengah median sebelum ni, dia akan jadi nilai 0 dan nilai di sebelah warna purple, bacaan di sini adalah bacaan negatif dan nilai yang di sebelah pink ini bacaannya ialah nilai positif. Kenapa begitu? Sebab kita dah mula tukar dia menjadi normal. Yang itu kita dah belajar, cuma hari ni bila buka buku ni, dia ada nota dalam ni, kita boleh baca dulu muka surat 19, 20, 21, 22. Ada nota dalam tu. Tapi bila exam sebenar, kita akan guna buku statistik yang dibekalkan oleh college. Awak tak boleh, dia tak ada nota lah. Dia nota-nota macam ni tak ada dah. Okey, kemudian dia ada syarat nak guna buku ni. Syaratnya ialah kalaulah ni garisan kita, ni garisan kita dekat Z ni, ni dekat Z, bacaan yang boleh dibaca pada jadual 3 ini merupakan keluasan yang berada di sebelah kanan. Belah kanan ni dia boleh baca. Jadi Mama Z bagi tahu awal-awal, tabel 3 kita membaca nilai yang berada di sebelah kanan. Yang dah masuk, okey. Yang baru nak masuk pun okey sebab yang ni ulang kaji yang semalam sahaja. Okey, kemudian apakah kekurangan nota kita ni? Apakah kurangnya tabel 3? Okey, kalau kita tengok tabel 3 kita, nilai terakhir bacaannya ialah 4. Ada 4.00, 4.01, 4.02 dan kita dapati nilai tu sama sehinggalah 4.09. Selepas daripada nilai 4.9 ni, 4.09 ni, dia dah tak ada dah tabel tu. Kerana dia kata dekat sini, untuk kes yang berada di antara 0 hingga nilai ini sahaja. Sekejap Mama Z minta maaf ni. Mama Z pun tak pasti kenapa ni. Okey. So nilai bacaan tabel kita bermula daripada nilai pertama ni. Nilai pertama ni kita panggil 0.00. Okey. Sehingga 4.09 yang Mama Z tunjuk tadi. Tabel kita sampai 4.09 sahaja. Nilai ni 4.0, bacaan di sini ialah nombor 0.9. Jadi kalau kita buat 4.00 tambah dengan 0.09, jadi nilai yang paling besar ialah 4.09 sahaja. Itu yang dinyatakan oleh nota dalam buku statistik daripada kuning hingga biru sahaja. Jadi kalau pelajar nak baca nilai 4.1, kalau nak baca 4.1 ni, dia kata dah nilai tu sangat kecil dan tak boleh nak ditulis dah dalam buku statistik, dia terlalu kecil.
Jadi buku statistik ni dia dah bagi tahu dah kekurangan dia apa. Okey, sebelum tu Mama Z nak tanya. Boleh dengar suara Mama Z dengan jelas tak? Jelas Madam. Boleh Mama. Jelas Okey, Mama nak sambung dah ni. Dah cukup masa. Tadi mukadimah saja. Okey, tengok macam mana lah Mama tak pelik kenapa setiap kali pelajar nak masuk Mama kena accept tu. Okey, Mama mula Okey. So, kita tengok example 3.1 dulu. Okey, 3.1. Macam mana kita nak buat? Yang pertama, bacaan ini ke kanan, bacaan ini pun kanan, bacaan ini pun kanan. Alhamdulillah. Untuk soalan ni sekarang, untuk soalan ni sekarang, bacaan yang kita nak adalah lebih besar boleh? Lebih besar sama dengan pun boleh. Ustaz Mama Z duduk buat kerja ni dah hari ni kerja. Okey. Lebih besar boleh? Lebih besar sama dengan pun boleh. Kenapa yang ini boleh berbanding yang ini kita panggil dia normal? Dia boleh menerima kedua-dua nilai. Tetapi binomial dan juga Poisson dia hanya menerima lebih besar sama dengan sahaja sebab dia di bawah kategori nombor diskrit manakala norma ini adalah continuous. Itu perbezaan dia. Okey, jadi Mama Z akan tunjuk dulu probability X lebih besar sama dengan 1.45. Okey, perhatikan bacaannya 1.45. 2 titik perpuluhan sahaja. 2 decimal places sahaja. Okey, yang pertama Mama Z akan cari 1.4. Okey, kita rujuk table kita 1.4. Okey, ni dia 1.4. Tapi kita nak cari 1.45. Yang ini adalah 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45. Jadi kita nak cari 1.4 dan nombor ke atas ni 5. Kita tengok sini. 5. Jadi jawapan kita ialah 0.0735. Sebab itulah jawapan di sini dia tulis kat situ dia dapat 0.0735. Ada soalan tak? 3.1A. Cara nak baca. Tak ada. Tak ada. Okey. Mama Z tunjuk satu lagi. Mama Z nak baca warna kuning. Dia tandanya ialah lebih besar sahaja dari 1.82 oleh kerana dia adalah normal. Mama boleh baca secara direct 1.82. Okey, mula-mula cari 1.8 dulu. Jumpa dah. 1.8. Okey, 1.8. Ni dia. Ni 1.8, 1.80, 1.81, 1.82. Jadi jawapan kita 0.0344. 4. Ni. Kita dapat jawapan dia. Okey. Okey, kita teruskan. Kita teruskan lagi. 2.99. Mama Z nak bagi tahu. Kalau nombor di belakang tu lebih daripada 5. Okey, lebih daripada 5. Saat ni? Tak ada pula. Okey, lebih daripada 0.5. Awak tengok besar dari 2.99. Mama Z rasa sebenarnya terganggu pula dengan benda ni. Okey, 2.99. Jadi Mama Z harap kat sini ada 2.9. Kat sini pun ada 2.9.
Mama Z harap awak mengundur dari belakang. Kalau mula dari depan, awak jalan jauh. 2.90, 2.91, 2.92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Akhirnya baru dapat, tapi hujung sangat dah habis masa. Jadi Mama Z nak bagi tahu, table kita ni bacaan pembarisnya ada dua belah. Okay, kiri dan kanan. Untuk nombor yang lebih besar dari 5 nombor belakang, Mama Z harap awak baca dari belakang. 2.99. Terus dapat jawapan berbanding awak nak mula dari depan tadi. Okay, kalau dari depan tadi parah. So tu dapat jawapan 0.0014. Okey, so kita tengok jawapan kita kat sini. Okay, bacaannya 0.00140. Okey, jelas tak cara membacanya? ABC tu. Jelas Mama. Sebab orang yang buat buku ni dah bersara dah. Saya baru tahu minggu lepas. Masa saya meeting tu dia tak ada. Prof Yon dah bersara. Okey, sekarang Mama Z nak sambung example 3.2. Kita nak buat nilai belah kiri pula. Tadi yang warna biru, yang warna kuning, yang warna pink, semua bacaan belah kanan. Okey, 3.2 Mama Z nak buat bacaan belah kiri. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita kena lukis. Okey, yang pertama Mama Z nak buat kurang dari 1.26. Jadi yang kita tahu ialah nilai di tengah-tengah ni kosong. Jadi secara logiknya 1.26 berada di sebelah kanan. Cuma soalan kata kurang dari, maka kawasan belorek berada di sebelah kiri. Ni kawasan belorek. Okey, kulit siput kita lorek belah kiri. Bagaimana nak cari kawasan warna pink? Caranya ialah kita ambil luas kulit siput semua sekali. Luas semua sekali kulit siput ni adalah 1. Kemudian kita tolak kawasan yang Mama Z lorek warna hijau. Okey? Tolak kawasan berwarna hijau merupakan kawasan Z lebih besar dari 1.26. Sebab tu jalan kerja ni. Sebab dia cerita tentang gambar rajah ni. Okey, sekarang Mama Z nak cari 1.26. Mama Z nak baca dari kiri atau dari kanan? Mana satu? 1.26. Nak baca dari mana? Kiri ke kanan? Saya tak faham maksud Mama Z. Dari kanan. Kita kena baca dari kanan. Okay, 1.2. Mama Z akan baca dari kanan. 1.2. Ni 29, 28, 27, 26. Jadi inilah bacaan kita. Kalau kita baca dari kiri, dia jauh nak sampai. Jauh. So 1038. Mama cek kali lagi Mama. Okey, semula Okey, kebetulan yang nilai yang Mama Z nak cari ialah 1.2 dan Mama Z suruh tengok nilai belakang. Oleh kerana nilai belakang ni, okey, ni ada border dia ni, ada border. Nilai 6 ni berada sebelah sini. Jadi lebihlah elok kalau Mama Z baca dari kanan. Kerana bila baca dari kanan, Mama Z baca ni. So Mama Z akan jumpa 1.29, 1.28, 1.27 dan akhirnya 1.26 dan bacaan kita adalah ni. Jadi kita kena baca 1, 2, 3. Yang keempat terus dapat jawapan.
Kalau awak baca dari kiri, awak kena baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh baru awak dapat jawapan. Itu dia kelebihan kenapa Mama Z terang yang inilah. Jadi jawapannya 0.1038. Dapatlah bacaan yang ini. Okay. Mama Z ambil kalkulator sekejap. Mama Z dah prepare awal cuma lupa. Lupa nak ambil. Okay, so kita guna kalkulator kita. 1 tolak 0.1038. Jawapan kita 0.8962. Dapatlah jawapan yang ini. Okey, macam mana yang A? Boleh faham ke tidak? Boleh Mama. Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan B pula. Okey, B. Kita tengok macam mana kita nak lukis kawasan berlorek tu. Yang pertama kita ada 1.23. Dia mesti berada di sebelah kanan. Yang kedua positif 2.42. Mesti ada belah kanan. Bermaksud garisan kita dari sini dan ada kat sini satu. Kawasan berlorek berada di antara dua garisan warna hijau. Okey, kalau nak cari kawasan ni, Mama Z ambil pembaris. Mama Z akan kira nilai ni sampai belakang. Iaitu probability Z besar dari 1.23. Tapi bermula dari kawasan ni ke belakang ni kita tak nak. Kawasan ni dinamakan probability Z lebih besar dari 2.42. Okey. Jadi cara ceritanya luas semua sekali garisan merah yang ini. Tolak dengan kawasan hijau tulaikan tu yang ini. Okay, so Mama Z nak kena cari 1.23. 23, Mama Z akan baca belah kiri. 2.42 pun belah kiri. Okey, 1.2. 1.23. 1.20, 1.22, sorry. 1.20, 1.21, 1.22 dan akhirnya 1.23. So bacaan kita kat situ ialah 0.1093. Ni. Nilai yang kita dapat. Kemudian Mama Z nak baca 2.42. So Mama Z cari dulu mana 2.4. So Mama Z jumpa 2.4. 2.40, 2.41, 2.42. Nilai ni. Okay, 2.42. So kita dapat 0.0078. So Mama Z. Okay, dapat yang ini. So kita ada kalkulator 0.1093 tolak je dengan 0.0078. Kita dapat 0.1015. Okey. So penceritaan ni bergantung kepada ni. Ni. Gambar rajah. Kita tidak boleh menghafal. Okay, kita tidak boleh menghafal. Kita kena faham gambar rajah. Okey, Mama Z buka kepada soalan yang B. Soalan apa? Ada apa-apa nak tanya soalan B? Okey ke? Okey lah. Okey. Okey, Madam. Kita tengok yang C pula. Okey, yang C. Dia bagi kat sini ada negatif. Jadi lukisan Mama dia kena kat sini sebab sini kosong kan. So negatif ada di sini.
Yang kedua nilai positif, dia mesti ada satu belah kanan. Nilai di antara maksudnya keluasan kawasan berlorek ni di antara mereka ni. Kalau kita ada kalkulator, kita boleh tekan terus. Tapi soalan exam tak nak tekan kalkulator. Dia nak awak rujuk buku statistik. Okey, jadi bila kita tengok gambar rajah, Mama Z boleh katakan kawasan di sini Mama Z labelkan sebagai A. Kawasan di sini sebagai B. Mama Z nak explain ke pelajar. Bila baca biar pelajar faham kenapa adanya nombor 1. Kenapa tiba-tiba ada nombor 1 kat sini ni. Okay, Mama Z kena cerita macam ni dulu. Jadi daripada sini kita tahu keluasan A tambah dengan keluasan berlorek tambah dengan keluasan B, sebab dia adalah probability, totalnya adalah 1. Oleh kerana pelajar nak mencari kawasan berlorek, okey, macam mana nak ubah? Kawasan berlorek sama dengan 1 tolak dengan A tolak dengan B. Betul tak? Dia punya idea supaya senang kita nak faham tajuk ni. Luas kawasan berlorek sama dengan 1 tolak keluasan A tolak keluasan B. Okey, apa dia keluasan A? A adalah kawasan yang kurang dari negatif 1.23. A ni adalah kawasan yang kurang. Apa pula B? B pula adalah kawasan yang lebih besar dari 2.42. Itu jalan cerita dia. Okey, nilai B berada belah kanan ke berada belah kiri? Warna kuning tu, belah kanan ke belah kiri? Kanan. Belah kanan, maka dia kekal. Kekal. Cuba awak tengok kawasan A, belah kanan ke belah kiri? Kiri. Dia ada Kiri. belah kiri, tetapi buku statistik tak boleh baca nilai kiri. Jadi Mama Z terpaksa lipat. Mama Z terpaksa lipat kertas ni supaya ada dekat sini nombor 1.23. Jadi A ni bila lipat, dia akan pergi belah sana. Bila lipat, dia akan jadi belah sini. Sebab itulah daripada tanda negatif ni, daripada tanda lebih kecil ni, tiba-tiba dia jadi besar kerana proses Mama Z lipat dia simetri ni. Bila lipat, jadi kawasan belah kanan. Lepas tu soalan Mama Z, cuba awak perhatikan ni nilai negatif ke positif? Positif. Sebab itulah nilai di sini ditukarkan menjadi lebih besar dari positif 1.23. Okey. Ada apa-apa Mama Z boleh tolong tak? Ni. Kok tak Mama. faham Mama Z terang lagi. Mama, yang proses lipat tu sekali lagi boleh? Okey, boleh. Tak ada masalah. Sebab ni Mama Z nak kena terang dekat pelajar sebab masa kita banyak kan. Okey. So sekarang ni Mama Z terang dulu. Sekarang yang ini kebetulan yang kuning berada belah kanan. Terus kita boleh baca buku statistik. Okey, yang ni pula. Okey, kalau Mama Z lukis, yang ini kosong. Yang ini negatif 1.23. Mama Z tak lukis yang kuning. Mama Z lukis yang biru saja. Okey. Yang biru ni. Yang biru, kita tak boleh baca buku statistik sebab dia tak ada nilai negatif dalam bacaan kita. Jadi Mama Z boleh reflect, lipat supaya dia duduk belah sini. Daripada negatif 1.23 dia jadi positif 1.23. Keluasan biru di sebelah kiri sama dengan keluasan biru di sebelah kanan.
Kenapa tak guna nilai ni? Kerana nilai ni tidak ada dalam buku statistik. Kenapa kita boleh lipat? Sebab normal distribution dia adalah simetri. Kita boleh lipat nilai-nilai tersebut. Macam sampai situ okey, boleh faham ke tak maksud Mama Z? Boleh Mama. Boleh Mama. Boleh. Boleh. Dia kena lipat. Tadi kalau Mama Z lukis sini tadi sebab dia bertindih dengan garisan kuning, awak jadi tak nampak. Sebenarnya nilai-nilai yang tail belah sini ni, tail yang belah negatif ni orang tak suka. Orang tak suka, kita boleh pindah dia ke sebelah sini. Okay, supaya mudah kita baca buku statistik kita sebab buku kita ni namanya table 3. Dekat degree nanti dia ada table 4, table 5. Dia macam-macam jenis table. Cuma Mama Z bagi tahu awal-awal, table yang ketiga ni membenarkan nilai berada sebelah kanan sahaja. Tanya ada hal. Ada nak tanya? Ada nak tanya, biar tanya je, tak ada masalah. Mama boleh jawab. Oh dah terpadam dah. Okey, jadi Mama Z bagi tahu lagi sekali, lepas ni bila awak dapat soalan macam ni, awak kena label macam Mama Z tadi, A dengan B supaya nampak A dengan B gitu. Okey, kemudian awak kena alert tanda negatif. Tanda kurang ni tak boleh. Tanda kurang tak boleh dalam tajuk ni. Dia kena tukar, reflect, dia akan jadi tanda besar. Kemudian yang negatif ni akan menjadi positif. Yang belakang ni kebetulan dia memang berada belah kanan, kita terima seadanya. So sekarang ni Mama Z nak membaca 1.23. 1.23. Nilai tadi juga. Okay, 1.20, 21, 22, 23. Okay, so dapat 1.1093 dan bila Mama Z nak baca 2.42 tadi 0.0078. Set, ada soalan ke? Amira nak tanya ke? Amira nak tanya ke? Tak ada. Tak ada, Mama Z teruskan. Okay, so lepas tu kita bila Mama Z terang macam ni, baru kita faham satu ni muncul dari mana. Jadi 1 tolak 0.1093 tolak 0.0078. So Mama dapat 0.8829. Dapat jawapan ni. Walaupun lukisan siput ni tak ada markah, Mama Z harap you all lukis. Sebab kita tak boleh nak imagine lebih. Sebab ni tajuk statistik ni. Statistik kita tak boleh imagine. Kita kena tulis. Kita kena bagi dia tersurat. Bukan tersirat. Okay, next. Mama Z, mula soalan dari basic kepada cara tengok buku statistik. Soalan example 3.3. Kalau yang tanya soalan nak ambil kat mana, dalam buku statistik muka surat 20, 19, 20, 21. Okey, Mama Z mula dari awal Okey. Kisahnya nilai kita yang asal adalah X. Nilai asal kita adalah X. Nilai min kita, ini adalah nilai min. Okey, yang ini pula adalah nilai varian. Okey, yang ini adalah nilai varian. Jadi bila pelajar nak buat pertukaran, pelajar kena ingat rumus. Z sama dengan X tolak dengan min per dengan standard deviation. Ini rumus yang Mama Z bagi pada muka surat 19 tadi. Okey, maka apabila Mama Z buat 25 ni, dia akan jadi 25 tolak 25 kerana nilai min kita 25 per dengan
nilai yang warna biru ni adalah nilai variance. Sedangkan kita kena bahagi dengan standard deviation. Jadi ada satu lagi rumus, standard deviation sama dengan square root variance. Sebab itulah di sini ada square root, barulah masukkan variance 6.25. Jadi yang tengah ni Mama Z nak tukar jadi huruf Z tu. Ni tengah ni huruf Z. Senang cerita. Ni huruf Z. Okey. Mama Z ambil nilai pink 28. Tolak dengan min dan perkan dengan standard deviation. Okey, apabila pemudahkan, nilai Z kita yang ini dah mula jadi kosong dan yang ini menjadi 1.2. Dari situ kita lukis. Start daripada sini kita lukis supaya kita dapat gambaran dan kita tak guna rumus yang pelik-pelik. Sekejap. Ada link? Okey. Saya ingatkan anak saya hilang duduk atas kursi tak nampak. Okey, so bila lukis sini nilai kosong, sini 1.2. Jadi kawasan belorek kita berada di sini. Okey. Bila berada di sini, seumpama belah sini tak wujud apa-apa. Belah sini tak wujud apa-apa. Tak wujud apa-apa belah sana. Jadi Mama nak tanya, kalau separuh ni, berapa nilai dia? 0.5. 0.5. Sebab itulah nilai di depan ni bukan lagi 1. Dia dah mula jadi 0.5. Okey, 0.5 tu merupakan luas semua sekali. Yang Mama Z buat warna biru. Semua sekali. Cuma kita bukan nak semua. Jadi kita kena tolak dengan kawasan yang kita tak nak. Ni tak nak. Ni tak nak. Kawasan yang tak nak ni bernama probability Z lebih besar dari 1.2. Jadi dalam buku statistik ni kita baca nilai 1.2, nilainya ialah 0.1151. 0.1151. Nilainya yang ini. Okay, jadi kawasan yang berlorek warna biru, lepas tu berlorek lagi tu ialah 0.5 tolak 0.1151. So, Mama dapat jawapannya 0.3849. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak tanya. Tak ada kot Mama. Tak ada? Mama. Ya? Mama boleh ulang tak dekat Dekat mana? Dekat mana tu? Sudah. Saing dia tarik link. Mu jangan tanya. Lambat habis. Cepat, tanya. Mama boleh ulang balik tak? Example? Example 3.2. 3.3. Okey. So kita tengok example 3.3. Mama Z padam yang ini sekejap. Mama Z copy. Biar dia berada jauh sikit pada jawapan ni. Copy. Okey, so Mama Z letak sini dah. You letak sini. Okey, so yang pertama, soalan kita, Mama Z bagi tahu dia bermula dengan X. Jadi bila bermula dengan X, Mama Z kena tukar dia menjadi
Z. Macam mana nak tukar? Kena ingat formula ni. Dia akan bagi rasanya X tolak dengan min bahagi dengan standard deviation. Kalau tak ingat simbol, buat tanda gini. X tolak dengan min per dengan standard deviation. Okey. Ada tak nilai min? Ada. Nilai min ialah 25. Standard deviation ialah punca varian. Varian kita 6.25. Okey, itu untuk proses nak menukarkan nanti. Okey, apabila Mama Z nampak 25, kita kena tukar. P, dia dah mula jadi gemuk. 25 tu nilai X yang asal. Tolak dengan min. Min kita kebetulan 25. Per dengan standard deviation, kita dah buat warna purple tadi tu, punca 6.25. Tanda ni kita ikut. Macam tu, huruf X dah menjadi Z. Okey, kemudian nombor yang kedua kita ialah 28. Kita tukar jadi 28 tolak dengan 25 perkan dengan punca 6.25. Macam tu. Okey, yang sampai level ni boleh ke tak? Faham tak Mama Z buat? Faham, Mama. Okey, so yang di sini sebab di atas tu kosong per apa-apa pun dapat kosong lah. Okey, kat sini huruf Z. Kemudian yang sana nak kira sikit, 28 tolak 25. Okey, bahagi dengan punca 6.25. So sini Mama dapat 1.2. 1.2. Okay, Mama Z antara mereka yang susah nak imagine tajuk probability ni. Susah nak imagine. Jadi Mama Z tahu kelemahan Mama Z guna bahan bantu mengajar. Macam tu. Dan kita tahu nilai di tengah-tengahnya ialah kosong. Jadi dia dah menjawab untuk yang ini. Kemudian nilai yang kedua Mama Z ada 1.2. Berada di sebelah kanan. Jadi ni adalah kawasan pelorek. Okey. Kemudian daripada sini ke sana, sebab dia separuh je, nilainya adalah probability Z lebih besar dari kosong. Kemudian nilai dari sini, ni Mama Z tak nak ni. Jadi kita kena tolak dengan probability Z lebih besar dari 1.2. Cara menulisnya sama dengan probability Z besar dari kosong tolak probability Z lebih besar dari 1.2. Bila Mama Z cari nilai kosong dalam buku statistik, kita cari nilai kosong. Nilai kosong. Ni nilai 0.00. Nilainya adalah 0.5. Kita ganti dekat situ 0.5. Mana nilai tu? Bawah sangat. Ni kita dapat 0.5 tolak. Kita nak cari nilai 1.2. 1.2. Mana 1.2? Ni. 1.2 nilainya ialah 1151. 0.1151. Okey, so kita pun tolak 0.5 tolak 0.1151. Jawapan kita ialah 0.3849. Sana Mama Z tengok. Tak ada. Ada nak tanya? Boleh ke? Setakat yang Mama Z ulang lagi sekali tu?
Boleh Mama. Boleh? Boleh Mama. Boleh? Boleh Mama. Boleh. Dia sama je, cuma bila tanya 2 kali tu Mama Z tekan lebih sikit. Macam tu. Okey. So nilai yang Mama Z baca ni, Mama Z rujuk buku statistik muka surat 21. Tapi ada beberapa soalan yang disoal secara terbalik. Okay, bila dia soalan diberi nilainya 0.3849. Carikan nilai ni dengan ni. Dia terbalik. Kalau ditanya terbalik, kita kena guna tabel 4. Nanti kita akan buat beberapa latihan yang ada tabel 4. Kalau tak sempat minggu ni, minggu depan hari Ahad pula. Hari Senin, mesuarak pula sehari. Kalau boleh tak nak, tapi itulah. Okay, takut burn lagi hari Isnin. Okay, tabel 4. Cuba baca nilai yang Mama merahkan dekat tabel awak. Nilai merah tu sama ke tak dengan yang Mama? Okay, baca. 0.35, betul tak? Pada buku statistik awak tu. Muka surat 24. Baca muka surat 24. 0.35. Nilainya ialah 0.4853. 48 48 ke 38? 48. Okey, dia tak ambil yang terkini. Mama Z ingat tu you dah dapat yang betul ni. Betul tak? 0.040? 1.7504. 7505. Oh, yang tu betul. 04. 05? 1.75. Okey. Saya 04. Okay. Saya tak tahu dia ambil soft copy dari mana. Sepatutnya dia kena ubah nilai ni. Tak apa dulu nanti saya dah check. Tapi awak highlight beberapa nilai dulu yang warna merah ni. Nilai warna merah ni yang ada salah dan perlu dibetulkan. Okey, macam mana Mama Z tahu dia salah? Tengok Tengok, ready? Siapa yang tak belik pun buku statistik. Mama dengan orang lain je belik. Ia main tengok je. Okey, kesannya ialah tadi Mama Z buat kelas face to face. Rupanya bila Mama ajar secara online, bila suruh pelajar buka buku stat, dia tak tahu pun cara nak buka. Kesan dia ni. Kesan kita belajar secara online. Sebab minggu ni Mama tak ada kursus, so Mama buat kelas face to face. 6 pelajar tadi bila suruh buka buku statistik, dia terkebir-kebir. Dia tak tahu nak buka muka surat berapa, nak baca dari mana, dia speechless. Jadi tengok Mama Z baca. Ni nilai Z. Nilai Z. Dan kita belajar tadi, kalau Mama baca nilai ni, probability Z lebih besar dari 0.3853. Ingat tak Mama Z pesan berapa desimal kena ada? Nak baca nilai Z ni kena ada berapa desimal? 4. Tadi masa Mama Z ajar, tak ingat ni, Mama Z royak. Kena ada berapa desimal? 2. Tetapi ada beberapa kes yang nilainya akan dapat nilai yang cantik. Contohnya kalau Mama baca sini 0.39 betul tak? Kalau kita ikutkan kita belajar sebelum ni. Ya ke tak? Ya betul Mama. 0.39 kalau kita ikutkan kita nak baca. Awak tengok 0.39. 0.39 kena baca dari kanan.
0.3. Inilah 39. Cuba baca nilai dia. 0.3483. 3483. Tetapi dalam buku statistik ni nilainya adalah 0.35. Jadi jawapan buku statistik awak tu tidak up to date. Saya tak tahu sumber dari mana, saya tak tahu cuma tidak up to date sebab bila mama guna hak ni, sebab buku awak berapa dah nilai situ 0.48. 0.453. 4853. 53. Tengok kalau awak tengok buku statistik 0. Z lebih besar daripada 0.49. Awak tengok berapa nilai dia? 0.49. So nanti Mama Z kena buat announcement lah, tu salah. 0.49. Dekat tak nilai ni 0.3121 dekat tak dengan 0.35? Jauh. Jauh. Jadi Mama Z berani kata buku yang awak dapat tu awak dapat buku yang tidak terkini, yang tidak dibetulkan oleh Mama Z. Mama, yang PDF tu betul dah? PDF yang Mama punya. Betul dah. Kalau ada warna merah-merah ni yang Mama punya. Okey. So Mama betulkan, Mama check every single tu. Guna kalkulator. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Nyusah je ngira tak ada dok kalkulator ada. Aduh Mama. Mama guna statistik. Alamak nak guna ke apa? Katakan nombor 1 dah. Alamak. Tak tahu nak tekan. Mula-mula. Mod. Sekejap tak ingat lama. Ni. Kapan? Okay. Shift. Step. Dia lama tak guna, tak kerti pula. Mula boleh mula. Saya tak ingat. Boleh, Ma. Tak ingat. Tapi yang dalam PDF tu betul dah, Hak. Tengok yang dalam PDF tu. Yang PDF tu betul. Yang Mama tunjuk ni yang PDF Mama lah. Yang buku stek awak tu ada salah sikit. Jadi awak kena betulkan ikut PDF Mama bagi. Okey, Tapi Mama. yang ini memang saya tak ingat cara nak tekan. Bukan tak save. Boleh pula. Ya Allah, boleh pula. So saya nak tekan right nombor 3 dah. Right. Sebab bacaan kita belah kanan. Right. Okey, saya nak masukkan nilai 0. Saya try yang atas dulu 0. Saya nak try 0. Nak tengok dapat jawapan berapa. 0.5. Saya try satu-satu tau. Saya rajin. Calculate, saya masukkan 0.1257. Berapa saya masuk mula-mula. Shift, stat, distribution, right. Saya masukkan nombor 0.1257. Tu. 0.44999. Jadi ke apa? 0.5. 0.45. Okey, kita test hak salah tu dah. Okey, Mama nak tekan shift, stat, distribution, belah kanan. Mama Z nak try 0.48. Hak awak 4853. Sama tak jawapan? Tak sama. Lain. Dia lain. Sebab tu Mama Z merahkan sebab nombor tu salah. Shift, stat, distribution, right. Mama masuk 0.3853. Mama Z dapat 0.35001. Mama Z test butir ni. Baru Mama Z berani kata dia salah. Jadi yang warna merah ni, ada beberapa warna merah ni. Kalau nak kira sosau, silakan, tak ada masalah. Ni ada 1, 2, 3, 4. 4 awak salah. Kalau awak rajin, awak cek semua lah. Gitu.
Okay. So yang Mama Z ajar cara kita tak buat lagi tentang approximation. Okay, Mama Z tunjuk approximation. Okay, Mama Z tunjuk approximation. Ada anak Mama Z tak? Okay, sekejap. Ni. Approximation. Kalau tak sempat hari ni, hari Ahad Okay, untuk approximation berlaku kerana, okay, dia berlaku kerana tak boleh nak padam. Dia berlaku kerana nilai N terlalu besar. Okay, nilai N terlalu besar semasa di dalam binomial. Bila dia terlalu besar, contohnya nilainya lebih besar daripada 50, tak boleh. Sebab dalam buku statistik nilai N untuk binomial sampai 50 saja. Kalau soalan tanya nilai N 200, maksudnya binomial tak mampu buat, maka dia kena approximate daripada binomial tu kita kena tukar kepada normal. Syarat kedua dia, nilai probability dia daripada 0.1 hingga 0.9. Dan satu lagi, hasil darab N darab P iaitu nilai min lebih besar sama dengan 5. Dia ada 3 syarat. Okey, oleh kerana di sini lokasi asal binomial hukumnya adalah discrete. Dia mempunyai nilai N dan dia mempunyai nilai P. Bila kita tukar dia menjadi normal, normal datangnya dari family continuous. Bila continuous, mesti dia ada tentang perpuluhan 5. Mesti ada nombor kat depan ni, mesti ada perpuluhan 5, baru membuktikan dia tu adalah continuous. Discrete pula contohnya nombor 80. Bila ditukar jadi continuous, dia akan jadi 80.5. Itu maksud dia. Jadi Mama Z kena buat proses yang dinamakan continuity correction, iaitu sama ada menambah 0.5 ataupun menolak 0.5. Itu jalan cerita dia duduk pada muka surat ini. Okey, jadi bila kita berada pada muka surat 50, jadi dekat muka surat 51, Mama Z dah buat dah contoh dia. Okey. Kita akan guna petua. Okey, kita akan guna petua. Kalau dia tanda besar, kita anggap dia kaya, dia kena derma 0.5. Kalau tandanya kecil, kita anggap dia miskin, dia kena terima 0.5. Okey, kita buat satu-satu. Okey, soalan Mama Z. Kalau boleh, biar ada tanda sama dengan dulu dekat soalan. Okey, yang ini sama dengan sama dengan dah. Sebelum nombor 6, tolak 0.5, dia jadi 5.5. Selepas nombor 6, kena tambah 0.5, dia jadi 6.5. Okey, yang tu boleh? Pertukaran tu boleh? Sekali lagi Mama. Sekali lagi. Okey. Sebab kita ada banyak tanda, kita mulakan dengan tanda sama dengan. Okey, bila kita buat garis nombor, di sini ada nombor 6. Jadi kita akan buat, sebelum nombor 6, dia akan jadi 6 tolak 0.5, tinggal lagi 5.5. Selepas 6, kita kena tambah 0.5, dia jadi 6.5. Itulah dia jadi, yang kita sedang buat ni, warna kuning ni. Faham Mama. Boleh? Itu untuk tanda sama dengan. Lama dah tak keluar tanda sama dengan tu. Okey, tengok Yang seterusnya. Okey. Miskin ke kaya? Kaya. Kaya. Dia kaya. Sebab itulah tinggal lagi 6.5. Mana pergi lagi 0.5?
Dia bagi kat orang. Dia bagi dekat orang. Sebab itu kita guna istilah bila dia kaya, dia kena derma. Bila dia miskin, dia kena terima. Okey, Mama Z teruskan. Contoh lain. Yang tak faham, tanya tau. Kita buat banyak contoh ni. Okey, miskin ke kaya? Miskin. Miskin. Sebab tu dia jadi 8.5. Boleh? Situ. Boleh Mama. Okey, hak ni pula. Miskin ke kaya? Miskin. Kaya. Eh. Jangan baca nombor dulu, kena baca kita baca Faham. X dulu. Dia sebenarnya kaya. Oleh kerana kaya, sebab tu sini jadi 4.5. Okey, yang biru ni pula. Miskin Miskin. ke kaya? Miskin. Miskin. Sebab tu dia tambah 0.5. Jadilah 9.5. Okey. Yang ni pula. Ada tak tanda sama dengan? Ada. Yang ni tukar dulu. Jadi probability X. Oh sorry. Kenapa huruf X kecil ni? X lebih besar sama dengan 10. Betul? Kalau Mama Z tukar tanda sama dengan. Betul. Betul. Okey. Miskin ke kaya? Kaya. Kaya. Dia kaya. Sebab itu kita tolak. Okey, yang bawah ni pula. Yang tak boleh tanya tau, jangan duduk diam je. Mama Z tak tahu siapa boleh ke tak ni. Kita tengok pelajar yang ada kat kolej pun kita naik stres sebab tak boleh nak menulis. Pelajar kita tak boleh menulis. Bilalah semua pelajar nak masuk ni. Kena bong rumah awak ni. Suka sangat duduk rumah. Marilah kolej payah nak mengajar weh anak-anak weh. Ni kita tukar ni. Probability X kurang sama dengan 4. 4. 4. Oleh kerana dia ni miskin, itu yang kita tambah jadi 4.5. Kita tambah 0.5. Okey, ni sebab dia panjang Mama Z terlalu luar sikit lagi. So yang ini probability, sini ada X. So sini ada, okey. So Mama Z nak buat tanda macam tu. Okey. So 6 tu akan jadi nombor? 7. Nombor 7. 7. 10? 9. 9. Oleh kerana dia kaya, 7 tolak 0.5 tinggallah 6.5. Oleh kerana dia ni miskin, 9 dia akan jadi 9.5. Begitulah seterusnya. Boleh? Boleh Mama. Boleh Mama. So latihannya ni Mama ingatkan habis hari ni dah tapi tak ada nak habis. Sebab tajuk ni tinggi. So untuk latihan awak ni example 19 ni 19, 20, 21 ni kita akan buat hari Ahad minggu depan. Lepas tu untuk good news untuk pelajar, soalan ni tak keluar delta. Tak keluar delta ataupun nama baru sekarang upsafe. Tak keluar upsafe, tak keluar UPS, tak keluar tugasan. Tapi soalan ni penyumbang markah tertinggi untuk exam final. Okay, so kita tak boleh nak habis lagi tajuk 9 minggu ni. Kita cuba habis minggu depan pula. Okay, ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada, Madam. Tak ada Okey, kalau tak ada, Mama Z habiskan kelas di sini. Jumpa lagi minggu depan.